Assalamualaikum semua. Selamat pagi, salam sejahtera. Okey, jadi hari ini kita akan masuk untuk pembelajaran dalam buku Pendidikan Keselamatan Jalan Raya. Jadi para pelajar boleh ambil buku masing-masing dan buka pada muka surat 7 dan juga 8. Bagi pelajar yang tidak ada buku, boleh tonton sampai habis ya. Okey, seterusnya. Okey, pada muka surat 7 ni, tengok dekat sini, dia punya arahan tu adalah mencari ayat topik dan juga ayat huraian berdasarkan petikan. Okey, so awak tengok dekat slide ni, okey, yang ni cikgu ambil daripada buku awak lah. Okey, so tengok dekat sini, permulaannya adalah cari ayat topik kan. Okey, ayat topik ni adalah ayat isi. Isi kepada suatu perenggan tu untuk menjelaskan kepada kita. Okey, contoh ya untuk perenggan pertama bagi tajuk ini adalah, okey, tengok ni. Ini ayat topiknya. Tahap keselamatan di jalan raya pada masa ini amat membimbangkan. Okey, so maksud yang dekat sini, ini adalah isi utama bagi perenggan ni. Iaitu tahap keselamatan di jalan raya ni lebih daripada kadar yang selamat. Okey, kemudian apa huraiannya? Itu adalah ayat huraian. Apa huraiannya tu? Ayat huraian maksudnya nak menjelaskan dan menyokong ayat topik kita tadi. Okey, macam mana ayat sokongannya? Dekat sini. Kebanyakan pemandu bersikap mementingkan diri sendiri. Mereka memandu kenderaan dengan lajunya dan memotong kenderaan yang lain dengan sesuka hati tanpa memikirkan akibatnya. So, ini adalah ayat huraian. Huraian iaitu nak menjelaskan tentang keselamatan jalan raya yang membimbangkan tadi. Okey, boleh. Sebab tu bila kita nak buat apa-apa karangan ataupun nak buat ulasan, kita kena kenal pasti yang pertama, isi ayat tu. Kemudian, huraian, menghuraikan isi tadi. Okey, kalau awak tengok kat sini, dekat perenggan pertama ni ada lagi kan ayat yang bermula dari segelintir pemandu sampailah memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pemanduan. So, ayat yang warna purple ni, okey, ini adalah untuk menjelaskan lagi ayat huraian tadi. Maksudnya kenapa yang pemandu tu potong dengan laju? Apa yang mereka buat bila mereka potong dengan laju? Itu adalah ayat penjelasan kepada huraian. Tapi pokok utama adalah ayat topik dan juga ayat huraian. Yang warna biru dan juga hijau tadi. Yang purple tu adalah penjelasan lebih lanjut kenapa mereka bersikap begitu. Okey. Kemudian ini untuk perenggan pertama. Okey, untuk perenggan kedua pula, okey, kita kenal pasti mula-mula ayat topik dia. So ayat topik dia adalah pemandu digalakkan membuat persediaan awal supaya perjalanan lebih lancar dan selamat ke tempat yang dituju, lebih-lebih lagi pada musim perayaan. So, isinya adalah supaya pemandu membuat persediaan awal. So, huraian kepada buat persediaan awal tu apa dia? Huraiannya adalah kenderaan perlu diselenggara, hantar ke pusat servis kenderaan dalam keadaan yang baik. Okey, lepas tu persediaan awal lagi. Kalau yang tunggang motosikal tu guna topi keledar, mengancing topi keledar. So, untuk perenggan kedua, ayat topiknya yang warna biru buat persediaan awal. Huraiannya macam mana? Kaedah dia buat persediaan awal itu. Okey, hantar pusat servis, pakai topi keledar, kancing topi keledar. So, penjelasan kepada huraian dia kenapa perlu buat semua tu. Kenapa perlu buat semua tu? Sebab keselamatan jalan raya ni tanggungjawab semua pengguna. Okey, so kita ada yang pertama adalah, okey, kita ada ayat topik, okey, yang warna biru. Kemudian kita ada ayat huraian yang warna hijau ni dan juga penjelasan kepada huraian yang warna purple ni. Okey, jadi tugas awak untuk muka surat ini adalah tulis balik dekat tempat kosong dekat bawah tu apa dia ayat topik, apa dia ayat huraian, kemudian buat ayat petikan dia. Okey, awak boleh pilih sama ada nak tulis yang perenggan pertama ni
ataupun nak tulis untuk penggan kedua. Okey, dekat tempat kosong dekat bawah tu. Okey, contoh cara tulis adalah, okey, tengok kat sini. Contoh cara tulisnya. Okey, untuk ayat topik, kita boleh ambil yang tadi tu. Yang ni cikgu ambil untuk perenggan pertama. Okey. Salin je balik tulisan warna biru tu. Okey, kemudian tulis nombor 2 ayat huraiannya adalah, okey, salin balik ayat yang warna hijau tadi. Okey, kemudian nak buat ayat petikan daripada sini. Tengok, kita gabungkan. Okey, kita gabungkan ayat topik dan juga ayat huraian. Dapatlah ayat petikan. Okey, itu cara nak mencari ayat topik dan huraian daripada petikan yang diberi. Okey, jelas Okey, jadi boleh buat yang ni dekat tempat kosong dekat bawah. Terpulang nak guna perenggan pertama ataupun perenggan kedua. Okey, seterusnya pada muka surat 8 ada diberikan 4 gambar ya, untuk kita kena pasti, awak kena pasti tingkah laku yang berbahaya di jalan raya dan kesannya kepada pengguna jalan raya. Okey, so dia biarkan kosong dekat kesalahan dan juga kesan. Okey, so cikgu bagi awak sedikit jawapan lah atau penerangan macam mana nak buat. Okey, untuk gambar pertama ni, okey, awak tengok dekat sini. Okey, gambar pelajar-pelajar menaiki bas sekolah. Okey, so kesalahannya apa? Okey, tengok pada gambar ni. Okey, kesalahan yang dilakukan adalah keluarkan kepala dan tangan dari bas sekolah. Okey, itu kesalahan dia. Okey, so kesan dia apa? Kesannya dapat mengancam keselamatan diri dan pengguna jalan raya yang lain. Okey, so kita boleh fikir sendiri. Tengok gambar, fikir budak ni buat salah apa. Okey, kesan daripada tu apa yang jadi. Okey. Okey, seterusnya gambar kedua ni, tengok kesalahan dua pelajar lintas jalan tapi tak gunakan jejantas yang diberi. So kesalahannya adalah melintas jalan tanpa menggunakan jejantas. Tengok ada kereta dari arah sana tu. So kesan dia apa? Yang ni kena fikir sendiri. Cikgu dah bagi jawapan untuk yang pertama tadi. Okey, seterusnya gambar ketiga, tengok dua pelajar menunggang motosikal. Okey, kesalahan dia apa yang pelajar ni lakukan? Tidak memakai topi keledar. So kesan dia apa? Okey, yang ni buat sendiri Okey, dan gambar yang terakhir, tengok kat sini. Pelajar-pelajar bersesak menaiki bas sekolah. Kesalahannya adalah berdiri dan duduk di atas tangga bas. Okey, kalau untuk keselamatan, sepatutnya bas tidak boleh membawa pelajar melebihi muatan sebab bas ni kena tutup pintu untuk keselamatan pelajar-pelajar di dalamnya. So, apa yang berlaku kalau berdiri dan duduk dekat tangga bas ni? Yang ni boleh fikir sendiri. Kalau bas tu tiba-tiba break mengejut, apa yang jadi pada pelajar-pelajar ni? Okey, so awak kena isi sendiri yang ni. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Okey, cikgu dah jelaskan semuanya. Jadi kena settlekanlah untuk aktiviti 3 pada hari ini. Okey, sekian. Terima kasih. Jangan lupa lepas dah buat nanti hantar pada cikgu untuk cikgu semak. Okey, terima kasih.